والنور يهدي الحائرين ضياء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Setiap penyakit ada obatnya. Allah Azza wa Jalla menjadikan obat dan penyakit. Maksiat itu penyakit dan taat itu obatnya. Begitu juga zalim itu penyakit dan adil pula obatnya. Salah itu penyakit dan betul itu obatnya. Menyalahi suruhan Allah Azza wa Jalla itu penyakit dan obatnya bertaubat dari kemabukan dosa itu. Dan hanya senya akan sempurna bagimu obat-obatan itu bila engkau memisahkan diri dari manusia dengan hatimu. Dan engkau perhubungkan hatimu itu dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Serta engkau mengangkatnya ke sana. Tegasnya hatimu di langit, sedang rohmu dan rumahmu di bumi. Engkau menyendiri dengan hatimu di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang memang dia sudah mengetahui. Dan engkau berada bersama-sama makhluk dalam perkongsian, bekerja dan menjalankan hukum. Jangan engkau cuba menyalahi mereka dalam apa perkara sekalipun, supaya tiada hujah atasmu buat Allah dan mereka. Engkau menyendiri dengan Tuhanmu Azza wa Jalla dengan batinmu. Dan engkau berada dengan makhluk dengan peribadimu. Jangan beri muka kepada dirimu apapun yang dimintanya. Kalau engkau tidak menguasainya, kelak dia akan menguasaimu. Kalau engkau tidak mengalahkannya, nanti dia akan mengalahkanmu. Kemudian jika dia tidak mahu juga mentaatimu apa yang engkau rancangkan dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, maka segeralah engkau menderanya, menghukumnya dengan cabut kelaparan dan kedahagaan. Engkau hinakannya, tolak permintaannya, dan bawanya ke tempat berkhalwat yang tiada siapa pun yang boleh engkau bermesra dengannya. Jangan lepaskan cambuk ini sehingga engkau benar-benar yakin bahawa dia sekarang mahu mentaati Allah Azza wa Jalla pada semua hal dan keadaannya. Kemudian, engkau sudah yakin dan tenteram mengenai sikapnya, jangan putuskan dahulu pencelaan yang sudah ada di antaramu dengannya. Bukankah engkau pernah melakukan begini dan begitu? Teruskan celaan itu sehingga dia menjadi kesal dan patah-patah hatinya. Hanya engkau dapat lakukan begini dengan memohon bantuan kepada Allah dan mengikut perintah Allah, serta meninggalkan maksiat terhadapnya. Dan hendaklah zahirmu dan batinmu itu bersatu, sama-sama bermuafakat, tidak berbantah-bantahan, taat, tidak buat maksiat, syukur, tidak kufur, sentiasa ingat kepada Allah, tidak melupakannya, dan membuat kebaikan, tidak keburukan. Tiada akan berjaya hatimu selama ada padanya ingatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seandainya engkau terus bersujud di atas bara selama 1000 tahun sekalipun, padahal hatimu masih condong kepada selain dari Allah, semua itu tidak akan memberimu manfaat apapun. Tiada akibat atau natijah apapun selagi hati itu masih cinta kepada selain Allah. Engkau tidak akan merasa bahagia dengan kecintaan Allah, sehingga engkau kosongkan hatimu dari apa yang lain.
daripada Allah Azza wa Jalla itu semu sekali. Apa faedahnya engkau menunjukkan kezuhudan pada mata benda dunia itu, padahal hatimu masih terpikat padanya? Tidakkah engkau tahu bahawa Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang tersemat dalam dada-dada semesta alam ini? Engkau tidak malu mengatakan, dengan lidahmu saya bertawakal, yakni menyerah diri kepada Allah, sedang dalam hatimu masih ada ingatan kepada selain dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut bahawa manusia ini terdedah dengan penyakit, dan penyakit ini akan melemahkan perjalanan akhirat kita, dan penyakit ini akan menghalang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Penyakit yang memang secara fitrah manusia mengetahui bahawa penyakit akan menyebabkan tergendala hidup mereka, resah hati mereka, tidak mungkin lena tidur mereka, tidak mungkin bahagia perjalanan hidup mereka. Maka penyakit-penyakit yang melanda manusia ini, kita tahu terbahagi pada dua, zahir dan batin. Manusia seperti sepakat dalam menyelesaikan masalah penyakit zahir. Kita demam, sepakat. Tanpa mengenal siapa pun dia, maka dia tahu kewajiban dia untuk mencari obat. Dia batuk. Kalau hari ini kita dilanda dengan pandemik, kita sepakat untuk mencari obat dan vaksin. Satu dunia. Ya, penyakit-penyakit zahir dapat dikesan dengan mudah oleh manusia. Penyakit-penyakit zahir yang mereka takut itu kerana bimbang menjejaskan kebahagiaan di dunia. Sedangkan hakikat dunia ini sementara, sekejap, sebentar sahaja. Maka kalaupun manusia mampu untuk menangani semua penyakit dunia, dia juga tidak akan bahagia sebab dia akan mati. Mati menghilangkan kebahagiaan semua manusia. Kerana itu kita akan menangis bila berlaku kematian. Kerana itu orang-orang yang bila ditimpa dengan musibah kematian orang tersayang yang terdekat, maka hilang segala kelazatan dunia. Maka ini pandangan manusia yang cetek. Melihat penyakit itu cuma dunia. Tetapi Allah Ta'ala mengutuskan para rasul dan para nabinya mengajar kepada kita penyakit paling bahaya, penyakit hati. Penyakit yang disebabkan, penyakit yang akan bersarang di hati, yang menjadikan kita tak akan bahagia di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salim maksudnya ialah duna ali, tak sakit. Kita tuan-tuan nak dunia ni, kita berada dalam keadaan jasad tak sakit. Maka itulah sempurna kita. Kalau jasad kita sakit, tak sempurna kita pada pandangan orang, bukan pada pandangan kita sendiri. Kita tahu kita ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung. Kita tahu kita ada penyakit lelah, asma. Kita tahu kita tak sempurna. Dan banyak benda yang kita tak mampu buat kerana ketidaksempurnaan tadi. Dan mungkin juga manusia tolak kita kerana kita tidak sempurna. Patut dapat jawatan, tak dapat. Patut naik pangkat, tak naik. Patut dapat projek itu, tak dapat. Sebab apa? Tak sempurna. Kalau tubuh badan kita tak sempurna, kita pun pergi temu duga untuk jadi polis dan askar. Adakah dia terima kita? Bila tak sempurna tinggi kita pun dah tak dapat jadi. Apatah lagi kalau ada cacat celah yang lain. Tangan bengkok, tak boleh. Sebab nak pegang pistol, nak tembak. Dia nak tembak pencuri, kena orang sebelah pencuri. Tak syarat. Dan tak ada pun orang arguing syarat. Bahkan seorang berkata, saya dulu nak jadi askar, tapi tak cukup syarat. Saya dulu nak jadi pramugara, tapi tak cukup tinggi. Saya dulu nak jadi doktor, tapi tak cukup A. Saya dulu nak jadi itu, nak jadi ini. Kita pun sebut syarat yang tak cukup. Lalu sedikit sebanyak menjejaskan masalah dunia. Masalah dunia sementara, kita akan mati. Semua orang bersepakat dan tahu kita akan mati.
kita bercakap masalah akhirat, keutamaan akhirat. Maka penyakit-penyakit yang menyebabkan kita datang pada Allah dengan hati yang berpenyakit ini bahaya. Sebab itu Syekh Abdul Qadir pada faqarat, pada syarahan kali ini menyebut bagaimana merawat penyakit hati. Bagaimana beliau mengatakan setiap penyakit ada ubat. Yang ni yang kamu kena ubah. Ini disebut oleh Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kamu sehingga kamu ubah. Allah tunjuk jalan. Dan sejauh mana kesungguhan kamu untuk berubah keazaman kamu. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, misalnya maksiat, maka itu penyakit. Bila seorang cenderung buat maksiat, ingin buat maksiat, bersama ahli maksiat, ketahuilah dia berpenyakit. Tentang kita kalau duduk dengan orang yang kena COVID, kita dah rasa kita mungkin berjangkit. Kita pun menjarakkan diri, pakai topeng 2, SOP-nya, dengan sanitizer-nya. Tuan-tuan yakin tuan-tuan akan kena. Bahkan kementerian juga yakin siapa yang close contact. Tuan-tuan close contact, walau sekejap. Dia tak tanya berapa jam awak, tak. Walau sekejap. Maksudnya 15 minit paling kurang. Maka awak dikira perlu disalib, perlu dicek. Tuan-tuan, hari ni kalau kita duduk dengan ahli maksiat, kita tak fikir ke nak cek kita. Nak swab hati kita. Bukan nak swab hidung, swab hati. Terpengaruh ke kita? Ada tak jangkitan itu? Sebab itu bila seorang buat maksiat, itu penyakit. Seorang suka memandang wanita yang bukan mahramnya dengan kelazatan, itu penyakit. Seorang yang cenderung mengambil rasuah, itu penyakit. Seorang yang cenderung mengumpat, mengutuk, mengeji, merendahkan, itu penyakit. Seorang yang cenderung untuk berbalah, seorang yang cenderung untuk fitnah, itu semua penyakit. Maka obatnya ialah taat kepada Allah. Mesti taat. Tuan-tuan kena ingat bila kita buat maksiat, bukan sekadar dekat hati kita akan resah dan sebagainya, tapi Allah akan tunjuk tanda-tanda. Yang itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fi qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Kalau kita buat baik, tuan-tuan sekalian, maka akan ada cahaya pada wajah kita. Ada nur. Dan akan ada cahaya pada hati kita. Dan akan lapanglah rezeki kita. Akan segar, gagah tubuh badan kita. Dan akan dicintai oleh manusia. Ada 5 tanda. Bila kita buat baik, wajah bercahaya, orang nampak ceria. Maksud wajah bercahaya bukanlah keluar cahaya. Itu level lain. Muka kita ni orang nampak ceria, okey, tak ada masalah. Tenang. Muka yang tenang, umpama kita melihat sungai dan lautan. Kita kata laut tenang. Kita kata sungai nampak tenang. Kita kata air terjun ni ataupun jeram ni nampak tenang. Dan hatinya juga bercahaya. Serta rezekinya luas. Sa'atan fil rizq. Apa maksud rezekinya luas? Maksudnya tuan-tuan, rezekinya dimanfaatkan oleh ramai orang. Luas. Rezekinya dimanfaatkan. Isteri dia dapat, anak-anak dapat. Tak ada pula isteri cerita nafkah tak dapat. Anak-anak juga dapat. Even kawan-kawan dapat. Ini sah. Luas rezeki dia. Dan wa quwwatan fil badan. Kuat badan. Tentang kita dapat bangun subuh. Ini kekuatan badan. Dapat qiyamul lail, kekuatan badan. Dapat berpuasa, itu kekuatan badan. Dapat solat 5 waktu, itu kekuatan badan. Dapat melangkah ke masjid. Dapat duduk dalam majlis ilmu. Ini kekuatan badan kita. Badan jadi kuat. Boleh duduk majlis ilmu, lepas tu majlis ilmu, lepas tu majlis ilmu. Dan yang kelima, mahabbatan fi qulubil khalqi. Orang pun suka. Makhluk Allah pun suka. Bukan kata orang je, binatang. Binatang-binatang pun tak fikir nak memudaratkan kita. Tapi kalau kita buat jahat, maka ia penyakit. Wa inna lis-sayyi'ati
Bagi orang yang buat jahat pun sama, ada tanda dia. Sawadan fil wajhi, wajah menjadi hitam. Maksud hitam ni tuan-tuan bukanlah kita ni keturunan kulit hitam, kita pun hitam. Bukan begitu. Nampak suram. Nampak wajahnya tidak ceria. Sawadan. Kerana setiap maksiat meninggalkan penyesalan dan setiap kebaikan meninggalkan kegembiraan. Tapi bila orang tu dia buat baik, memang masa tu berat. Lepas buat baik tu seronok. Tuan-tuan lepas puasa seronok. Masa puasa tu memang struggle lah. Tengok air, tengok makanan, kalau boleh makan sedap. Tapi bila kita terus menekan diri kita, sampailah kita berbuka, seronoknya. Gembira. Kalau anak-anak kita yang belum memayis pun rasa seronok, sementara kita yang dah memayis ni. Dan orang bila buat maksiat, dia akan nyesal. Biarlah sebesar mana pun ketawa dia sehingga memecah kesunyian pagi, petang dan malam, dia akan bersedih. Dia ketawa siang hari, dia akan bersedih malam-malam. Siapa pun, kita nampak je dia ketawa kuat. Tuan-tuan, lagi besar ketawa dia, kita tahu hatinya ada masalah. Kerana orang yang hebat, dia tak akan besar ketawanya, melainkan sederhana, melainkan pada waktu berkala. Tuan-tuan tengoklah orang-orang yang terlibat dengan yang kerjanya melawak, hatinya keras, hatinya ada masalah. Banyak kesedihan yang dilaluinya. Banyak perkara yang tak boleh dirawat dan diobat. Melainkan dia mesti meninggalkannya. Meninggalkannya. Tuan-tuan, lawak semula jadi lain. Bila lawak semula jadi ni, kadang-kadang dia datang dalam keadaan tertentu, keluar lawak kita. Ia semula jadi. Fitrah. Ini yang kita sebut lawak buat-buat sehingga sampai peringkat menipu, berbohong, sampai peringkat menghina, sampai peringkat tak peduli halal haram. Kayaknya ada pelawak yang pakai pakaian perempuan, wallahi haram. Berperwatakan watak perempuan, wallahi haram. Bukan dia sendiri mengiktiraf wujudnya kelompok itu. Maka golongan ini akan bermasalah. Walaupun kita tengok dia ketawa besar, tuan-tuan akan tengok perjalanan hidup dia ada masalah. Supaya kita tak ikut dia. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa zulmatan fil qalb, kegelapan dalam hati. Hati pun gelap. Tetapi maksud hati gelap? Bila buat ibadat, dia tak akan melakukannya dengan rasa khusyuk, lazat. Bukan, dia tak lagi rasa bersalah meninggalkannya. Dia tidak lagi cenderung untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak juga majlis ilmu. Tidak juga nasihat. Kerana hatinya sudah tak boleh masuk. Kalau dinasihati, maka dia rasa macam orang mengeji. Umpama kalau seorang urut kita, urut. Tapi bila urut memang sakit. Dia rasa orang memukul dia. Maka dia tak boleh diurut. Doktor merawat dia. Dia rasa macam doktor buli dia. Walau doktor merawat dia. Ini bila hati gelap. Bila kita nasihat, dia kata, kutuk, keji. Ini tak ada kerja lain. Kutuk lah ni. Ini perli lah ni. Dia kata kita perli dia. Nasihat kita dianggap perli. Nasihat kita dianggap macam kutuk dia. Begitu bila hati mati dan hati gelap, dia tak boleh nampak nasihat tu datang. Tentang sebab, bila hati kita baik, kita dengar nasihat, kadang-kadang kasar nasihat, kita boleh terima. Macam saya katakan, kita pesakit, doktor kadang buat kasar. Dia pulas kaki kita, dia pulas tangan kita. Demi maslahat kesihatan. Kita boleh terima, kita cuma tahan. Ni doktor gigi, dia ngangakan mulut kita. Dia bersihkan sampai berdarah mulut kita. Dia cuma suruh kita sabar dan tahan. Dia tak akan berhenti. Doktor paling lembut dia kata macam ni, kalau sakit beritahu Beritahu bukan dia nak berhenti, dia buat lagi. Ni habis berdarah mulut ni. Sampailah. Lepas tu kita rasa kesan dia. Sama juga orang yang beri nasihat. Awak ni keji saya kutuk. Tak, saya nasihat awak. Sehingga awak berubah. Akhirnya kita rasa seronok. Tapi bila hati mati, tuan-tuan sekalian, nasihat tak boleh masuk. Kalau dia buat silap pun, dia tak nampak, orang lain pun buat tak nampak. Jelas kesilapan dia. Dia sendiri memang tak nampak. Dan orang lain pun kalau nampak pun tak nak tegur dia. Kalau tegur mesti kena marah ni. Bila hatinya gelap. Kemudian yang ketiga, wa wahnan fil badan. Maka badannya pun lemah.
Tak akhirnya nak buat 2 rakaat solat pun tak boleh. Lemah sungguh. Nak bangun subuh jangan cerita. Nak bangun qiyam lagi gelap. Lagi tak nampak. Lemah tubuh badan dia. Ingat, lemah tubuh badannya meliputi bukan aspek ibadat je. Kebaikan-kebaikan, perkara-perkara beri manfaat, semuanya dia lemah. Kemudian yang keempat, naqsan fil rizq, rezekinya jadi sempit. Rezekinya dia sendiri tak boleh bahagia, sementara nak bahagiakan orang. Tadi orang baik, tuan-tuan, dengan rezekinya dia bahagia dan dia bahagiakan orang lain. Sebab dia syukur, dia cukup, dia qanaah. Ni orang yang buat maksiat, rezeki dia pun tak boleh bahagiakan dia. Jangan kata bahagiakan orang. Ini naqsan fi rizq, hilang keberkatan rezekinya. Wa baghdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian manusia pada dia. Katakan orang suka pun orang akan benci dia. Kata ada pemain bola terkenal, tapi oleh kerana pasukan dia kalah, dia pun tak jadikan gol, akhirnya dia diejek dan dikeji oleh orang yang sokong dia. Dia mudah je. Sebab itu jadi selebriti ni bahaya. Sebab mereka dicintai kerana kepentingan orang tu. Kalau kamu main bola, kamu menang, kami puji kamu. Kalau kamu tak menang, kami baling kasut kami. Kerana ramai mana pemain bola sepak terkenal menjadi gelandangan di akhir hidup dia. Itu bukan cakap pemain bola Malaysia, antarabangsa. Jadi gelandangan, peminta sedekah. Pemain bola, pemain net ataupun pemain bola keranjang, semua selebriti yang dulu dipuji akhirnya menjadi gelandangan yang dihina dan dikeji oleh mereka. Tak adalah nak tolong dia. Sebab mereka ni, tuan-tuan, naik dengan sebab selebriti, bukan kerana ketaatan pada Allah. Okay, kita kena belajar daripada perjalanan hidup manusia. Kita, tuan-tuan, kalau naik kerana ketaatan pada Allah, kecintaan orang pada kita menjadikan orang tak putus doa untuk kita. Itu tanda cinta. Tak putus doa. Orang ingat je kat kita, orang doakan pada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, zalim itu penyakit. Obatnya ialah adil. Kamu buat zalim itu penyakit. Yang pelik bila seorang buat zalim, dia tak tahu dia zalim. Bukan dia pula berkata, Tuhan bersama dengan saya. Akhirnya lahirlah pemimpin zalim sebab dia rasa Tuhan bersama dia. Walhal Allah memusuhi dia. Dia memenjarakan ulama, membunuh ulama. Dia tetap rasa Allah menyebelahi dia. Dia orang yang penyakit yang tak tahu dia sakit. Sebab dia tak pernah test. Dia macam gini lah, tuan-tuan, orang yang kencing manis. Dia tak pernah test kencing manis. Tak pernah test. Dia cuma confident, saya tak ada. Kalau suruh test, tak nak. Saya tahu saya tak ada. Akhirnya collapse, dia mati. Sama je orang zalim yang tidak mau ditegur, dia zalim. Dia rasa dia tak zalim, Allah bersama dia. Allah menyokong dia. Akhirnya lihat bagaimana kesudahannya. Allah tanamkan kebencian pada semua makhluk pada dia. Sehingga jatuh, terduduk dan terhina. Kemudian kata Syekh lagi, salah tu penyakit. Betul tu obat dia. Apa yang kita salah, maka kita kena obat dia. Dengan cara apa? Bertindak betul. Kita mungkin bertindak salah sebelum ini. Putuskan silaturahim dengan sekecil-kecil sebab. Putuskan persahabatan dengan sebab yang kecil. Itu salah. Maka kita betulkan. Dengan sedikit sebab kecil kita jadi marah-marah, maka itu salah. Dan kita pun tahu salah. Dengan sebab yang kecil kita sudah mengangkat suara kita, ada itu salah. Tetap banyak kalau kita, masalahnya kita sudah salah itu selepas itu. Kita tidak mengetahui sebelum itu. Walaupun yang mengetahui selepas itu jauh lebih baik daripada yang tak tahu dia salah. Itu lagi bahaya. Sebab itu kita perlukan kawan-kawan soleh untuk tegur salah kita. Ya, kadang-kadang salah kita dah mendidik anak-anak. Kita kena betulkan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi ialah, menyalahi suruhan Allah itu penyakit. Obatnya taubat. Taubat kepada Allah SWT. Dan hanya sempurna taubat, maka di sini bermula syarah yang berikutnya. Hanya sempurna bagimu obat-obatan itu bila mana kamu memisahkan diri kamu dengan manusia. Perhubungan kamu dengan manusia.
dan kamu menyendiri dengan Allah. Baik, apa maksud menyendiri dengan Allah? Kamu mula menjadikan Allah sebagai hakim kamu. Kamu tadabbur Al-Quran, kamu tadabbur sunnah Nabi, kamu bersama dengan orang soleh, kerana mereka ini semua adalah hujah Allah Ta'ala atas kamu. Kita nak tahu kita betul salah, maka tengok Quran, maka tengok hadis, dan tengok orang-orang soleh. Apa kata orang soleh? Sebab itu kata-kata orang soleh, walau bagaimanapun perkataannya, kita perlu fikir. Kita tak gunakannya sebagai mencari salahnya. Kalau kita mencari atau kata-kata orang soleh, kita cuba cari kurang kat mana, salah kat mana, maka bertambah kurang kita dan salah kita. Sebab mereka orang soleh, maka kata-kata mereka patut kita fikir. Jangan bila mereka kata ada 4 perkara kalau buat jadi begini, kita kata bukan 4 lah, 6 lah. Dia bukan nak fikir 4 perkara tu, dia kata bukan 4, 6. Sebab kerjanya cuma nak menambah, nak suruh dia nampak lebih baik. Kita ini orang soleh, sudah melalui latihan dia, pengalaman dia. Maka kalau dia sebut, itulah caranya. Syekh Abdul Qadir kata, kamu bersendirian dengan Allah Ta'ala dan kamu putuskan hubungan kamu dengan makhluk supaya kamu tahu salah kamu kat mana, kesilapan kamu kat mana. Sebab itu Ibrahim Khawas ketika mana menyebut tentang apa dia rawatan bagi penyakit hati, Syekh Abdul Qadir menyebut dengan mudah, asingkan dirimu daripada makhluk, pergantungan, penglihatan, kecintaan pada makhluk. Asingkan untuk satu tempoh. Kalaupun kamu terpaksa bergaul dengan makhluk, cuma secara zahir, tidak hati kamu. Jangan bergantung pada makhluk. Apapun kita usaha dan kita ikhtiar, tidak bergantung pada ikhtiar dan usaha kita, pada Allah. Kata Ibrahim Khawas, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat kepada penyakit hati itu ialah 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Syekh Abdul Qadir kata, kamu perlu membina hubungan dengan Allah. Macam mana nak bina hubungan dengan Allah? Iaitu hati kamu jangan memandang makhluk. Baik, itu statement yang umum. Maka kita pergi apa yang disebut oleh Ibrahim Khawas. Yang pertama, kamu mesti baca Quran dengan tadabbur. Kita baca Quran dengan tadabbur bukan sekadar baca, kita tadabbur. Kan itu kita berusaha menafsirkan Al-Quran. Saya buat kuliah maghrib, tafsir Quran. Kita dah sampai surah An-Nisa, surah ke-4, juzuk ke-5. Dalam kita membaca ayat demi ayat, kita sedang bertadabbur. Dalam ayat itu kita ada hukum, ada teguran, ada peringatan, ada amaran. Maka itu akan menjadikan kita kenal manusia melalui Allah Ta'ala. Jangan kenal manusia melalui pengalaman, kerana saya pengalaman itu terlalu perih dan pahit. Dan jangan juga kenal manusia dengan nafsu. Nescaya kamu akan menyesal dan akhirnya kamu berkata, rupanya ustaz, kawan menangis tak ada, kawan ketawa ramai. Sebab kamu mengenalinya dengan nafsu. Jangan kamu mengenali kawan kamu dengan syaitan. Kan ia seburuk-buruk kawan dan teman. Sebab nanti kamu masuk dalam neraka, kamu kata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya kalau aku tak kawan dengan dia. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kenapa celakanya aku, bodohnya aku. Kenapalah aku kawan dengan dia? Tapi ucapan itu ketika mana dalam neraka. Kenapa aku kawan dengan dia? Sebab orang ni dia kenal manusia dengan syaitan. Tuan-tuan, kenallah manusia melalui firman Allah, wahyu Allah. Quran ni kita baca, jadikan kita kenal makhluk Allah. Sebab Allah kata apa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan yang lebih mengetahui tentang hal ehwal mereka? Tentu kalau saya katakan tuan-tuan cuba kenal manusia dengan pengalaman, pahitnya pengalaman. Akhirnya kita dengarlah seorang yang dulu tokoh korporat, hebat, bilioner, dengan pandemik yang berlaku dia kata, saya baru kenal kawan baik, kawan jahat. Saya baru kenal. Ada kawan bukan sekadar dia nak keluarkan share daripada syarikat saya, dia nak saman saya. Tetapi ini manusia yang kenal manusia dengan pengalaman. Bila kenal dengan pengalaman, kata-kata itu keluar dari ketika mana kita kesusahan. Ada yang kenal manusia dengan hawa nafsu. Maka akhirnya dia akan lemah, berputus asa. Sebab semua orang tak boleh tolong dia.
sedangkan dalam hatinya tak ada Tuhan. Akhirnya dia bunuh diri. Kata yang bunuh diri kerana putus hubungan dengan makhluk. Dia tak rasa ada makhluk boleh tolong, sanggup tolong. Dan dia tidak ada hubungan dengan Allah. Maka dia bunuh diri. Dia kata orang semua tak sayang. Tuan-tuan tengok ungkapan orang bunuh diri cakap apa. Walaupun hari ni orang macam nampak bunuh diri ni satu benda yang teruk. Walhal dia dah lama teruk. Dia dah lama berlaku. Bukan zaman pandemik kita je. Kalau kita sebut ni pandemik ni dah 266 orang. Berbanding tahun lepas 180 orang. Saya katakan bunuh diri tak ada kaitan secara langsung pandemik. Ia secara tidak langsung. Kerana sejarah bunuh diri ini memang meluas. Terlalu meluas. Bila orang tu dalam dirinya tak ada Allah, kemudian dia berputus asa dengan makhluk Allah, maka dia akan bunuh diri. Sebab saya kata kata-kata orang bunuh diri, orang dah tak sayang saya. Orang dah tak peduli saya, dia bunuh diri. Sebab dia rasa dah tak ada orang boleh tolong dia, dalam hatinya kosong daripada Allah. Sebab dia dah angkat bendera putih pun orang tak tolong juga, dia bunuh diri. Kenapa? Kerana dia cuma gantung pada orang. Bila orang pun tak peduli dia, tak layan, bahaya. Cukup bahaya. Sebab tu bunuh diri ni bukanlah pandemik tu sebab khusus, bukan. Ia cuma sebab tambahan. Sebagaimana miskin sebab tambahan, sebagaimana sakit sebab tambahan, sebagaimana putus cinta. Realiti sebenarnya pertama, kerana orang ni dia baik dengan makhluk dengan nafsunya. Waktu terputus maka dia tu lesu. Dan dalam dirinya tak ada Allah. Maka dia pun bunuh diri. Saya katakan saya dengar kata-kata orang yang bunuh diri, mereka menganggap orang tak sayang dia. Maka perlu kita kenali makhluk Allah dengan baca Quran. Yang kedua ialah khala'ul batan, iaitu dengan cara berpuasa. Dan ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jangan kamu duk layang hawa nafsu kamu, jangan duk beri muka pada dia, kamu sebab dia, kamu dera dia, kamu cambuk dia dengan berpuasa. Maka bila berpuasa, apa yang dia nak, pasal tolak. Walau halal, jangan kata yang haram. Ni nasi yang kita makan tiap-tiap hari sebab kita puasa, tak boleh makan. Kita dera diri kita, hukum diri kita. Dengan dera ni macam, ganas ayat ni. Tak, maksudnya ialah, biar buat bersungguh-sungguh. Puasa ni biar bersungguh. Kalau boleh tuan-tuan, kita sahur pun dengan seteguk air je. Kenapa kita nak latih diri kita? Kalau boleh kita berbuka pun dengan ala kadar dia. Biar dia tidak lagi punya kehendak sehingga mengalahkan kita. Biar kita kalahkan dia. Dia kena ikut kita, bukan kita ikut dia. Siapa hawa nafsu? Sebab tu kata Ibn Khawas, khala'ul batan, dengan mengosongkan perut. Puasa. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Ya, apa yang saya baca, yang saya sebut ni sama apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Pisaukan kamu dengan manusia. Bukankah qiyamul lail kita pisaukan diri kita dengan manusia? Sebab mereka tidur dan kita bangun qiyam. Ini disebut oleh Nabi SAW. Itu kamu bangun malam, wan nasu niyam. Orang lain tidur. Yang orang lain tu siapa? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Sehingga dia tidak menyedari kita bangun malam. Kita berpisah dari mereka sementara untuk hubungkan hati kita dengan Allah. Kerana itu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang ahli syurga dengan berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka, lalu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Dan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan pada jalan kami. Dan yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Doa sungguh-sungguh waktu sahur. Doa sungguh-sungguh. Tuan-tuan, bila kita beritahu, baik saya, baik tuan-tuan, baik siapa pun yang ada masalah hari ni, yang kita katakan jarang kita buat. Kita tak menafikan mutlak. Kita berkata, barangkali jarang kita buat benar-benar berdoa pada waktu sahur. Perkataan tadarru', benar-benar kita merendah diri, memohon dengan sepenuh hati dan jiwa kita kepada Allah. Tak tahu berapa orang buat tadarru' ini. Dan sejauh mana kita ajar orang yang kita kenali supaya bertadarru'. Ya, kita mungkin ajar hal-hal lain kepada dia.
Tapi kita ajar atau tidak? Atau kita rasa dia macam tahu sendiri? Yang benar ni yang tak tahu. Kita selalu menyangka bahawa manusia dalam hal duniawi tak tahu. Maka kita kena beritahu. Tapi manusia dalam hal ukhrawi macam dia dah tahu. Kita tak payah beritahu. Contoh, kita mungkin tanya dia, dah makan belum? Dah makan belum? Kita rasa macam dia mungkin terlepas makan. Tapi kita jangan tanya dah semayang belum? Kita mungkin mencadangkan. Zaman sekarang orang cadangkan naikkan bendera putih. Naikkan bendera putih. Tapi berapa orang cadangkan angkat tangan kamu pada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita cuma berkata, Ustaz, itu angkat dia, angkat tangan dengan Allah, dia dengan Allah lah. Yang dengan kita ni, Ustaz, dia kena angkat bendera, kita nak tengok. Bukan begitu isunya. Sejauh mana kesungguhan kita menegur hubungan dia dengan Allah? Kita memang terlalu nampak bila dia ada masalah hubungan dengan manusia. Kita nampak. Dan kita tak bersungguh. Kalau saya bapa, saya ayah, atau seorang tu ibu atau mak, dia nampak kekurangan anaknya bila anak dia tak makan, tak minum. Tapi bila bab solat, dia mula, tak apalah Ustaz, tahulah dia tu. Dia nampak kesilapan anak-anak zahir. Tapi bila bab tutup aurat, tak apalah Ustaz, dia kecil lagi nanti besar dia tutup lah tu. Maksudnya dalam teguran kita tak bersungguh. Kita kalau tegur dunia, sanggup berbalah untuk tegur dunia. Tapi bab akhirat, dia tahu sendirilah. Itu kan dia dengan Allah. Pandai-pandai lah dia. Ni yang dia kena buat. Tak bukan. Kita katakan, ya, kedua-duanya kita kena tegur. Kedua-duanya kita kena cadang. Tapi saya katakan, ramai orang dalam cadang akhirat dia tak bersungguh. Kalau bab cadang dunia, bertegang orang. Apa salahnya? Apa bertegang orang gaduh? Padahal benda sama. Yang penting kita tolong je dia. Itu penting. Yang Waimah yang cadangkan begitu, cadangkan begini. Mereka bersepakat untuk tolong kalau susah, itu je. Tapi saya katakan manusia memang bersungguh kalau tegur kesalahan, kesilapan atau kekurangan duniawi. Tapi kalau bab akhirat, kita buat lebih kurang. Ya, kita mungkin tegur pemimpin kita bila tak pandai buat lockdown, separuh masak, separuh mentah, bla bla. Tapi kita tak bersungguh tegur dia untuk kembali pada Allah. Kita tak bersungguh. Pandailah dia Ustaz. Dia kan Islam juga. Begitu kesilapan kita. Kerana hal agama bukanlah keutamaan kita. Sebab tu kita kata pandai-pandailah dia. Itu kan dia dengan Allah hal dia lah. Ni, yang zahir ni kita tegur. Sebab tu tuan-tuan, bila benda-benda yang zahir kita ambil berat sangat. Yang agama kita tak tegur dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya ia mengundang musibah. Apa dia musibah? Tak selesai masalah kita. Kita bersungguh suruh anak kita baca buku. Baca buku, pergi tuition. Buat itu, buat ini. Tapi tak bersungguh pun suruh solat. Tak bersungguh. Tapi kalau tak baca buku, ni atas belakang di pihaknya. Pukul. Tapi kalau hak akhirat, tak apalah Ustaz. Itu kan dia dengan Allah. Pandai-pandai. Kita dengan kawan-kawan kita. Kalau silap melabur, kita marah, kau ni kenapa bodoh sangat melabur syarikat ni, dah nak bankrupt. Oh, marah. Patutnya labur yang ni, labur yang ni. Nasihat kita. Telefon tengah malam. Tapi bila hak agama, tak apalah Ustaz. Itu hadiah. Dia ingat Allah. Itu salah kita berkawan. Para sahabat, bila kesalahan itu melibatkan agama, mereka cukup bersungguh-sungguh. Mereka nasihat sampai seminggu pun tak apa. Tapi bila hal duniawi, mereka tahu ini benda teknikal. Sebab benda duniawi ni tuan-tuan, kadang-kadang yang kita nampak salah, itulah yang berjaya. Yang benda duniawi. Kau jangan berniaga sini. Sini tak strategik. Sini bukan tempat lalu-lalang, bukan jalan besar. Tiba-tiba meletup kedai dia. Kaya dia. Jalan tu yang kecil jadi besar. Maknanya dia buat benda salah pada pandangan kita, rupanya dia berjaya. Kata kau, musim-musim macam ni, jangan jual produk ni. Orang tak nak produk ni. Siapa nak orang tengah begitu, tengah susah. Dia pun abaikan. Dia buat juga. Dia berjaya dengan produk. Tetapi kita kalau kadang-kadang tak ikut nasihat dunia orang, kita mungkin lebih berjaya daripada ikut nasihat dia. Tapi kalau kita tak ikut nasihat akhirat, tak mungkin kita berjaya. Sebab nasihat akhirat ada panduan langsung dari Allah dan Rasul. Nasihat dunia berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman kita. Dan pengalaman kita berbeza dengan pengalaman orang lain. Ia berbeza. Tuan-tuan tak boleh kata, yang ni kata awak jangan kahwin dengan orang muda sangat. Nanti gaduh-gaduh. Sebab dia nampak pengalaman dia kahwin dengan orang muda sangat. Tapi kawan ni kahwin dengan orang muda, okey je.
awak jangan kahwin dengan anak sulung tau. Anak sulung ni dia tak tahu sikit. Sebab dia dah kena dia kahwin anak sulung. Kawan ni kahwin anak sulung, okey, tak ada masalah. Tuan-tuan, pengalaman dunia kita tak sama. Sebab tu bila kita membantah, mengingkari nasihat duniawi, kita tak semestinya rugi. Tapi kalau kita membantah nasihat ukhrawi, kita rugi. Sebab nasihat akhirat ini datang dari Allah dan Rasul. Manusia cuma menyampaikannya. Nasihat duniawi saya katakan berdasarkan pengalaman. Pengalaman, kalau saya kata anak ni hantar asrama penuh baru cerdik. Tapi ada orang hantar anak sekolah biasa, cerdik dan bijak. Dan dia best student. Saya tak ikut dia pun saya okey anak saya. Itu saya kata kalau cerita bab nasihat dunia, ramai orang kerana menyanggahinya dia berjaya. Tak dengar. Tapi bila sebut nasihat akhirat, tidak ada orang berjaya menyanggahi nasihat akhirat. Tidak ada. Oleh sebab itu bila disebut di sini tentang kita nak ajar mereka bersungguh-sungguh berdoa pada waktu sahur. Doalah sungguh-sungguh. Yang kelima, kata Imam Ibn Khawas, mujalasatus salihin, iaitu duduk dengan orang soleh. Duduklah dengan orang soleh. Tuan-tuan, kita duduk orang soleh ni bukan sekadar tak lapar akhirat, dunia pun kita tak lapar. Duduk orang soleh, 3 pinggang juga nasi goreng kita makan. Duduk dengan orang soleh, Masya Allah, naik juga timbangan badan kita. Dahlah kita dapat agama, kita dapat keselamatan akhirat. Sebab tu duduk orang soleh tak pernah rugi. Bukan bermakna kalau tuan-tuan duduk orang soleh tak boleh makan musang king. Mungkin banyak lagi makan musang king. Tupai king, kajok king, semua benda king tuan-tuan makan. Kita bila dekat dengan akhirat, dunia kita tak rugi apa pun. Tapi ramai orang menganggap dengan dekat akhirat, dia pun rugi dunia. Nanti dekat-dekat dengan orang soleh, Ustaz, kita semua benda tak kena, Ustaz. Ni kata rasuah, tu kata rasuah. Tapi ini jiwa yang sudah rosak. Kita nak baiki jiwa kita, maka duduk orang soleh. Maka ketika itulah tuan-tuan hati kita diperbaiki. Ingat, hati yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini. Perlu kita didik dia, perlu kita berkeras dengan dia, perlu kita cela dia. Walaupun dia sudah okey, kita masih terus bersikap tegas dengan dia sampai benar-benar ingatannya kepada Allah. Bukan ingatannya pada makhluk. Bukan sekadar mengundang zahirnya zuhud, tapi batinnya masih lapar dan tamak. Ingat, syaitan ada 2 tali pengikat pada manusia. Yang pertama, diikat kita dengan takutnya fakir, takut miskin. Yang kedua, diikat kita dengan sifat tamak. Tamak sentiasa. Maka 2 sifat ini menjadikan hati tidak tenteram. Sebab itu kita nak didik hati yang merupakan raja kepada diri kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-qalbu malikun wal a'dha junuduhu fa idza taba al-malik tabat junuduhu wa idza qabusa al-qalbu qabusat junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, anggota badan itu tentera. Bila mana baik raja, maka baiklah tenteranya. Bila mana jahatnya hati, maka jahatlah seluruh anggota badannya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hati ni raja, anggota badan ni tentera. Kalau hati ni baik, raja ni baik, tenteranya baik. Kalau hati ni jahat, maka tenteranya jadi jahat. Maka pelihara hati kita dengan sungguh-sungguh, kan di situ adalah tempat Allah Ta'ala pandang dan lihat. Dan hati yang boleh merosakkannya sepakat ulama ialah dosa. Dengan pelbagai bentuk. Yang tadi kita kata tak adilnya, maksiat. Ini semua dosa. Sebab itu kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidak turun bala dan musibah melainkan sebab dosa, dan tidak akan terangkat melainkan dengan taubat. Maka ini cerita hati yang perlu kita rawat, yang perlu kita perhati, yang perlu kita tengok, dan yang perlu kita berhati-hati. Hati ialah mujahadah kita dalam memperbaiki kehidupan kita. Kalau benar hati, maka seluruhnya akan benar. Kalau hati kita rosak dengan maksiat, dengan segala mukhalafah, menyalahi perintah Allah, maka kita tidak mampu merawatnya, melainkan kita mesti putus dengan makhluk terlebih dahulu. Dan 5 rawatan disebut oleh Ibn Khawas.